Hai rakan-rakan, kita jumpa lagi kan. Kali ini untuk kita sambung uh, bercerita berkaitan dengan notebook LM, tapi kali ini button yang lain lah. Kan? Kalau sebelum ini kita mula dengan MP3. Nampak tak? Lepas itu kita jadikan dia satu minit mesyuarat. Dan kemudian yang kedua tu saya rasa perkongsian saya adalah berkaitan bagaimana kita menggunakan beberapa unsur infografik yang berdasarkan prompt yang kita jana daripada Gemini ataupun ChatGPT untuk kita punya infografik punya penghasilan. Baik, hari ini saya sambung rakan-rakan pendek-pendek ni. Kita hari ni kita sentuh satu button yang dipanggil slide deck ni. Okey, ada nampak ni, saya tunjukkan ya slide deck ni. Dia minta rakan-rakan sentiasa tekan ni. Okey, tekan ni lah. Tekan ni. Okey, jadi dia akan keluar beberapa perkara yang boleh kita rumuskan di sini. Bila kita nampak ni, dia ada format lah. Format detail ni selalunya lah, ini dia akan lebih kepada kesesuaian untuk yang bila kita buat slide ni, untuk kita baca sendiri ataupun kita akan hantar melalui email. Jadi mana email tersebut. Baik. Untuk yang ini, kalau kita pilih presenter ni, dia lebih sesuai kepada bila kita membuat pembentangan. Jadi maknanya nanti notebook LM akan set dia punya AI ni kepada satu pembentangan yang kita akan bercakap berpandukan slide yang kita hasilkan melalui notebook LM. Jadi jangan pilih bahasa macam biasa. So kita boleh pilih bahasa Inggeris, kita juga boleh pilih bahasa Melayu. Dan saya percaya kita boleh jadikan dia panjang ataupun default. Maksudnya panjang yang sederhana lah, balance di antara detail dan ringkas. Itu kalau default lah. Kan kalau maknanya kalau short ni dia lebih kepada cepat untuk dibaca sesuai untuk satu ringkasan, okey, ataupun summary. Okey, jadi kita letak tu default. Ini kita ada topik dia. Siapa sasaran audiens ni pun penting. Kalau kita punya student, student lah. Kalau kita punya sasaran itu adalah rakan-rakan pentadbir, letak sana. Rakan-rakan pentadbir siapa? Pengetua, guru besar. Okey, macam tu. Okey, kalau ini yang paling penting. Kalau sekiranya untuk PPD, letak dekat situ. Siapa kita punya sasaran. So, dia akan susun mengikut kita punya audience. Okey, gaya ni kita boleh nyatakanlah apa yang kita buat. Formal, santai atau kreatif. Jadi kita boleh tambahlah. Okey, saya nak berkonsepkan Gunung Kinabalu, ada corak Inangkit, ada kulintangan sebagai tambahan dalam kita punya slide tu. Itu kita kena nyatakan di dalam sinilah. Okey, baik. Saya akan bagi beberapa contoh. Okey, contohlah kan, saya buat ni. Ini satu bahan uji, bahan perkongsian saya yang sama. Jadi nanti kita cuma akan pilih slide deck. Okay, saya klik ni. Right, saya klik ni. Dan kita akan ambil detail lah ini. Proses ni ya. Jadi boleh digunakan berpandukan ringkasan ataupun apa kita punya source di sini, minit mesyuarat ni. So saya letak. Okay. Okay, kita tengok dulu prompt yang pertama ni. Okay, dalam bahasa Melayu saya akan paste sini. Okay, nanti jadi di sini ada sudah arahan-arahan dia yang kita boleh tekan generate ya. Okey, sementara kita menunggu benda yang setelah pun kita buat tadi, saya juga sediakan satu prompt untuk slide ringkas. Jadi kita boleh tekan lagi satu kali. Okay, ringkas short. Ringkas ni di sinilah. Ini kita akan tukar pergi sini. Okay, dan ini kita pakai satu prompt. Okay, yang lain. Okey, ini prompt ni lain. Okey, dia lain ni. Jadi kita tekan generate. So kita ada dua slide yang sedang generate sekarang. Dan yang terakhir adalah kita ambil satu, kita buat satu slide ni untuk kita bagi kepada kita punya bos di PPD. Okay, contoh untuk buat sebagai dokumen rujukan. So dia mesti lebih kepada detail lah. Detail ni kita jangan ubah. Ini pun jangan ubah.
So kita masukkan satu prompt dia. Prompt ni kalau boleh memang kita akan bagi detail. Nampak tak? Ini kita tidak akan buat presentation, kita akan bagi email kepada dia orang. Kita generate. So rakan-rakan, kita ada 3 benda yang kita tengah generate sekarang. Okay, kita tengok bagaimanakah hasilnya nanti. Right. Okey, baik. Kita pun sudah kita punya slide ni kan. Jadi tiga-tiga pun sudah jadi. So kita tengok yang pertama ni. Baik. Ni nampak tak? Oh, smart. Ini dalam bentuk laporan kan. Jadi mudah untuk kita buat pemakluman lah. Dia telah ringkaskan, dia cantikkan. Kan? Ini slide yang disusun oleh Notebook M. Jadi sangat memudahkan. Orang yang baca pun faham. Okay, kita yang buat pun semak dulu sebelum kita bagi kepada mereka yang berwajib untuk baca. Okay. Okay, lengkap dengan rumusan, okay, lengkap dengan okay, tadi satu. Kita tengok yang kedua ni. Dia akan berbeza lah. Ini adalah yang kedua. Okay. Ini lebih kepada dalam bentuk pembentangan. Okay, nampak? Disediakan kita. Tapi paling penting sekali adalah kita mesti ada prompt yang betul, okay? Ataupun arahan kepada notebook LM ni apa yang kita mahu. Jangan just simply tekan slide deck, dia akan keluar seperti mana yang kita mahu macam ni. Tidak. Okay? Jadi kita kena tahu, kita kena dapatkan prompt yang sesuai dan apa yang kita mahu. Kita kena tahu dulu apa yang kita mahu notebook LM ni buat untuk kita. Bukan notebook LM buatkan kita ya. Itu dua perkara yang berbeza. Kita yang bagi arahan dulu, jadi barulah nanti notebook LM akan buatkan kita. Okey, baik. Ini contoh dan kita tengok lagi yang seterusnya ya, yang di bawah ni. Dan dia ada, nampak tak? Tiga-tiga ni berbeza kan? Saya bagi prompt yang berbeza juga. So kita tengok. Tindakan segera, keselamatan, berterusan dan kelangsungan pembelajaran. Nampak tak? Daripada 1 minit yang bermula dengan MP4, kemudian MP3, lepas tu minit mesyuarat, kemudian ni sekarang ni kita sentuh tentang kita punya slide. Okay, kita sudah buat infografik. Tidak perlu detail, sangat detail. Cukup untuk kita bagi dia ringkas tapi padat ataupun maknanya bermaklumat. Dapat. Okey. Okey, begini. Apa dia punya pendekatan, kumpulan sasar dan dia juga tindakan. Nampak tak? So ini senanglah kan? Dia mudahkan. Tapi pertama, kita tidak boleh kata terus dapat buat jadi macam ini. Yang paling penting data tu mesti datang daripada kita. Terutamanya untuk notebook LM ni lah. Datang data tu daripada kita ya. Tindakan. Okay. Kerjasama pihak tu semua ada di sini. Bayangkanlah kalau kita ada dalam pentadbiran, kita sudah tahu siapa yang kita akan tugaskan. Gitu. Jadi ini salah satu yang saya kongsi hari ini untuk rakan-rakan. So nanti saya akan kongsikan juga prompt ni dan juga ringkasan teks ni untuk rakan-rakan mungkin boleh cuba sendiri sebagai latihan. So nanti kita jumpa perkongsian yang akan datang.